أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh ahli kuasa masjid Al-Muhajirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini di dalam majlis yang penuh dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Barangkali dalam hidup kita selalu kita dengar, Sekarang tak dengar. baca mana? Boleh. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian. Pakai hari ni saya ceramah pendek ya. Sakit telinga. Tapi tak apa, insya-Allah cuba. Saya ni telinga saya sensitif. Dia tu sensitif sikit. Ini yang kecil ni bukan sini. Insya-Allah. Saya sana. InsyaAllah. Cuba lah. Allahu Akbar. Saya lagi jadi buah tomato tengok. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian.
Barangkali kita semua selalu dengar tentang satu perkataan keramat, iaitu rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim selepas namanya Allah. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedua-dua iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim memberi makna rahmat, iaitu asal pada rahimah. Rahmat maknanya kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ala sayyidina Muhammad. Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi kasih segala-gala yang boleh dinisbahkan kepada kasih. Sebagai contoh, suami kasih pada isteri, isteri kasih pada suami, anak-anak kasih pada ibu dan ayah, mak ayah kasih pada anak-anak, guru kasih pada murid, murid kasih pada guru, dan sebagainya. Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala perkara. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu meliputi segala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu rahmatnya diturunkan di dunia meliputi semua perkara. Sementara yang menanti kita di akhirat esok ialah 99 lagi. Di dunia ni, dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala perkara. Yang bakal menanti kita di akhirat nanti ialah 99 rahmat lagi. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seekor binatang yang menyusu tak pijak anak dia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok seekor ibu ayam seekor ibu dia yang suatu mana dia bertelur, mengeram, menetas, ada anak, sangat cengih, menyembung ketika mana orang cuba-cuba nak melakukan sesuatu pada anak dia dengan rahmat Allah. Sallallahu Muhammad. Jadi bayangkan dunia ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ataupun siapa saja kasih pada sesuatu, adapun pada seseorang, semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, saya pernah berhenti di rumah orang tua-tua bidung. Bismillahirrahmanirrahim. Satu malam saya berkuliah di Pulau Pinang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seorang pegawai agama di rumah orang tua-tua bidung, iaitu anak murid saya. Dia kata, "Ustaz boleh tak singgah di rumah orang tua-tua bidung, Ustaz buat mulai saja." Jadi saya pun tak balik rumah di Pokok Senang. Jadi berhentilah di rumah orang tua-tua bidung ni. Jadi bila mana selesai qiyamul lail malam tu, sembahyang subuh,
selepas Som malam tu dalam malam Ramadan selesai berkamula dengan orang tua tu Salah Sayyidina Muhammad. Jadi alam murid saya ni kata, Ustaz nak tengok tak, nak pergi round tengok tak orang tua? Saya kata boleh. Saya tak minta pun, tapi Ustaz nak tengok tak? Saya kata boleh. Bila jalan pi ni tengok orang tua ni, dia kata, Ustaz kena sabar sikit, tahan bau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa dia suruh tahan hidung, tahan bau? Sebab lepas subuh tu orang tua-tua ni yang duduk dalam pampers masih belum disalin pampers. Salah Sayyidina Muhammad. Saya tengok orang tua-tua ni yang duduk dalam pampers, baju tak pakai, hanyalah pakai pampers, duduk atas katil, bulat atas katil. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mereka dulu pakai pampers ataupun pakai lampin ketika mereka budak-budak dulu. Hari ini mereka kembali pakai pampers lagi. Jadi waktu tengok tu Salah Sayyidina Muhammad, kita rasa macam tak sanggup tengok sebab dia pakai pampers. Ni putih semua ni, janggut, bisai putih semua. Tuan-tuan, Salah Sayyidina Muhammad, waktu tu terfikir di pikiran saya, orang yang kerja salin pampers Salah Sayyidina Muhammad, hari-hari mereka bertepan dengan taik. Taik ni bukan taik budak, ni taik orang tua. Salah Sayyidina Muhammad. Faham. Tuan-tuan, siapa yang cuit hati mereka, orang-orang hak kerja di situ tu, nak kerja macam tu? Allah bagi orang yang mau salin pampers orang tua-tua. Macamlah kita tengok juga orang yang kerja di Malaysia, environment, idaman, kerja hari-hari dengan sampah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, semua tu dengan rahmat Allah. Kalau tak ada orang mau kerja macam tu, siapa nak ambil sampah kita? Siapa yang gerakkan mereka nak kerja macam tu? Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan lunakkan hati dia nak buka rumah orang tua-tua. Salah Sayyidina Muhammad. Dia bos semua orang tua-tua. Tanah dia buat rumah orang tua-tua. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita masuk rumah orang tua-tua ni, hancing, bau kencing. Dan mereka dah biasa dah macam tu. Siapa yang gerakkan hati dia? Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, rahmat Allah ni meliputi segala perkara. Di semua tempat dan di semua keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang Tuhan kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pernah tengok orang yang belah kucing. Beratus ekor kucing dia belah. Kucing-kucing kok jalan, orang buang, dia ambil, dia belah. Tu lagi-lagi sebab kucing ni tuan-tuan, dia sebut ngiau tu, dia kata apa? Dia kata ya Rahim. Mengiau kucing tu sebab dia bertasbih, dia sebut nama Allah, dia memuji Allah. Perkataan dia disebut, kata ulama, ya Rahim. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu kucing bila mana dia mengiau, jangan tenang, jangan sepak. Kadang-kadang kita duduk makan, kita makan tengah hari tu, di mana-mana kedai makan, tiba ada kucing main, sepak.
Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia minta sesuatu dengan dia kata, Ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasanya dia sebut dengan nama Allah, aku minta sikit. Salah Sayyidina Muhammad. Kita pula tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, takdi Melayu. Teruk sangat tu dong. Salah Sayyidina Muhammad. Kucing minta sikit ya. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita bagi sikit betul tulang. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, rugi tak kalau kita ambil kepak sikit ikan, kita bagi kat dia. Kita boleh ambil ikan sekok lagi. Sekok ikan tu kita makan, tapi sekerat ekor ikan tu kita bagi kat dia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad sebab dia minta dengan nama Allah, Ya Rahim. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang yang dikasihi oleh penghuni langit ialah orang yang mengasihi di bumi. Nabi sebut, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihanilah yang di bumi, nescaya akan mengasihi kamu yang di langit. Maknanya kalau kita mengasihi setiap yang di bumi, malaikat di langit mengasihi kita. Macam mana situasi kalau kita ni dikasihi oleh malaikat-malaikat di langit? Kita akan dinaungi oleh malaikat-malaikat rahmat. Tapi ada syarat. Rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat ialah rumah yang tidak ada patung. Patung yang Islam bagi hanya patung anak-anak perempuan kita duduk main, anak patung. Itu boleh. Bila zaman mutakhir ni, orang cipta seolah-olah ataupun Arab anak patung, tapi bukan anak patung. Bear bukan anak patung. Ada Sayyidina Muhammad. Kucing bukan anak patung. Yang boleh kita bela, yang boleh kita ada dalam rumah ialah anak patung yang anak-anak perempuan main tu, dia panggil anak patung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pastikan rumah kita tidak ada patung-patung. Dulu orang buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tabung arnab, tabung kucing. Bila mereka nak, bila duit tu dah penuh, mereka perlu duit, mereka pecahkan patung, mereka pecahkan tabung tu. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad dalam bentuk apapun, jangan bagi ada dalam rumah anak patung. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang panggil kita kenuri, Bismillahirrahmanirrahim. Panggil kenuri ni wajib pi. Dia panggil walimatul urus. Kalau kenuri tu kenuri kahwin, orang panggil wajib kita pi. Tapi dengan syarat. Antara syaratnya ialah kalau dia panggil tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak panggil umum. Kalau umum macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, malam Khamis ni saya nak jemput semua mai kenuri di rumah saya. Malam tu buat kenuri talih sikit, esok tu walimatul urus. Contohnya hari Jumaat tu buat walimatul urus. Jemput semua nak, tak wajib pi. Sebab panggilan itu umum. Tapi kalau dia sebut leman, cok, mae, ni semua kena mai rumah kenuri. Dia sebut satu seorang-seorang. Lepas tu kena pi. Hak umum tak perlu pi. Kita sebut seorang-seorang tu kena pi. Yang kedua, kalau yang panggil kita tu perempuan, mai maklum tu, mai rumah kita, soalan dia kata, saya ni terima wakil daripada abang leh kita hujung kampung tu, panggil kenuri. Dia perempuan, dia panggil kita orang lelaki-lelaki, tak wajib pi. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang tua-tua dulu yang ngaji, lepas mai lelaki bini, salah Sayyidina Muhammad. Yang suami panggil suami dia, yang suami panggil suami, yang isteri panggil isteri.
Jadi hak tu kena pi. Yang ketiga, tak wajib pi kalau kita tahu dalam rumah dia ada patung. Dalam rumah ada patung, tak wajib pi kita tahu. Tapi kalau nak pi, kena nak pi habang atau rumah hang ni patung tak boleh ada ni, tok guru habang itu tak boleh. Malaikat tak masuk rumah. Boleh pi. Kalau nak pi makan, tak wajib pi. Pasal tuan-tuan, rumah ni rumah yang tak dimasuki oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, buat bagi banyak. Salah jenama. Tuan-tuan, malaikat rahmat kalau dia masuk rumah, kita masuk, kita rasa senang, kita rasa tenang. Kita kata, ya Allah, rumah ni syok sangat ni. Pasal rumah tu dipenuhi dengan malaikat rahmat. Rumah macam mana yang penuh dengan malaikat rahmat? Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Salah jenama. Sebab rumah kalau tak ada orang baca Quran, rumah tu Nabi kata kal baitil kharab, seperti rumah yang runtuh, seperti rumah yang reban. Rumah kalau runtuh, reban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bayang, kalau rumah tu runtuh, reban, ada apa dalam rumah tu? Ada anai-anai, ada semut, ada ulat, ada kalajengking, ada katak. Itulah ibarat rumah yang tak ada bacaan Al-Quran. Jadi kalaulah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk pikir-pikir, rasa-rasa, lama dah tak baca Quran, balik kena baca. Jadi bila baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terselamatlah rumah kita daripada rumah itu tidak dikunjungi oleh malaikat rahmat. Salah sahaja. Rahmat Tuhan ni kalau dia ada, selamat kita daripada bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, nak tidur malam, tuan-tuan jangan tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tiup di tapak tangan, sapu muka, seluruh badan kita, belakang ni setara mana boleh sampai tangan, seluruh anggota, seluruh badan kita, kecuali kemaluan dan tapak kaki kita. Niat Allah Tuhanku, dengan berkat bismillah yang aku baca ni, ya Allah, jagalah diri aku, harta aku, keluarga aku daripada mara bahaya. Jadi rumah ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita malam baca 21 kali. Pasal di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tu tak dimasuki pencuri, tak dimasuki oleh Muhammad Sayyidina Muhammad, tak dimasuki, tak ditimpa bala, tak berlaku kebakaran. Allah pelihara. Dan 3 hari lepas saya dengar satu sahabat saya, Muhammad Sayyidina Muhammad, di Pulau Pinang, rumah dia orang masuk. Saya kata masuk malam, dia kata siang. Masuk siang. Ni maknanya hari ni rahmat Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Sayyidina Muhammad, Tuhan dah angkat sikit. Dulu orang naik rumah orang malam, lah orang masuk rumah orang siang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia masuk lori, dia tonggek lori dia, lepas tu masuk akhirnya tu rumah balik, tengok liau rumah apa pun tak ada lah. Ambil semua. Habis kosong. Pernah berlaku belah kampung kami, belah Kuala Kutih, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Kawan tu motong. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Pipi hari tu nak motong, pokok tak ada. Tempang habis pokok. Kalau buat main lah ni, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Pokok kita tepi jalan, tempang habis. Pergi tengok, tu dia. Sa'ala Sayyidina hari ni. Allahu Akbar. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 20 kali setiap malam, Allah pelihara daripada mara bahaya.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah pelihara kita dengan rahmat-Nya. Allah bila mana dia nak menurunkan bala, maka dia angkat rahmat-Nya. Satu masa ada satu orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, sallallahu sayyidina Muhammad. Nabi dengan para sahabat lain tengah duduk makan. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mai, ya Rasulullah, bolehkah saya tumpang sekali? Nabi tamai. Dia duduk, langsung Nabi kata, amboi, cepatnya rahmat diangkat. Sebab dia tu mai-mai langsung ngap terus. Tak baca bismillah. Langsung terangkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata subhanallah, begitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari lepas saya ke Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sabah saya bersembang dengan mufti kerajaan negeri Sabah, Datuk Haji Bongsu. Dia cerita lepas daripada satu ceramah dia, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seseorang mai jumpa dia, tiba-tiba dia kata, Datuk, saya nak masuk Islam. Langsung subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, mufti Sabah pun mengislamkan orang tula tu juga. Kita kalau orang nak masuk Islam, jangan tangguh-tangguh, segerakanlah tu juga. Salah contohnya, tengah duk mandi, pakai kain cukit, pakai kain basah. Tiba-tiba anak ketuk pintu, ayah, ada Hindu di luar mai cari ayah apa? Dia nak buat apa? Dia kata nak masuk Islam. Kena keluar macam tu lah tu. Kena keluar lah tu dengan kain cuki tu. Suar tangan tu. Kata-kata cepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Sebab takut dia mati sebelum mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita buat protokol, kata nanti saat nak pakai kain pelekat saat ni, nak pakai sampin pula ni, tuan-tuan, takut dia mati, kita berdosa. Bahkan orang yang menangguh-nangguh untuk masa orang masuk Islam, takut waktu terjatuh kufur. Sebab ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Allahumma sayyidina Muhammad. Ridha dengan kufur, hukumnya kufur. Ridha dengan maksiat, hukumnya maksiat. Jadi kalau kita menangguhkan masa kekufuran dia balik pada kita. Takut jatuh kufur dengan sebab merelai dia dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Langsung Datuk Mufti tanya, berasa nak masuk Islam ni bila? Ya, Datuk Mufti tanya macam tu sebab duk ingat kata lepas dengar ceramah tadi, itulah timbul rasa nak masuk Islam. Apa-apa dia cerita macam ni. Dia selalu dulu ni berkawan dengan orang Melayu. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau main bola, bila nak maghrib semua berhenti. Orang bukan Islam masih main lagi, tapi orang Melayu berhentilah. Itulah dia tengok orang Melayu sejak dia berkawan macam tu. Waktu tu terdetik perasaannya nak masuk Islam. Rasa tak? Benda macam tu simple tak? Simple lah. Tapi Allah cuit dan detik di hati dia dengan rahmat dia. Maka dia masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang, dia ni manager satu kilang di Johor. Dia orang putih. Dia dihantar oleh syarikat dia di Jerman untuk jadi manager di kilang ni di Johor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mamai di kilang ni, dia bos, maka kilang ni letak satu orang Melayu Islam jadi driver dia.
Waktu tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila tunjuk driver ni, satu orang Islam, orang Melayu, dia driver, dia tak suka. Tapi tak ada arah lah. Itulah driver yang tunjuk. Jadi, tapi dia tak suka pada driver ni. Sebab Islam. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu hari tuan-tuan, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, masalah Sayyidina Muhammad accident. Bila accident, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tengok driver dia mati. Driver dia mati. Cuma dia, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tak boleh keluar sebab kepit. Tuan-tuan, tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad yang menyelamatkan dia ialah driver dia. Terkejut tak? Orang mati tu menyelamatkan dia. Dia tengok driver dia tu, angkat dia, masalah Sayyidina Muhammad, keluar daripada kereta, baringkan di luar kereta. Masalah Sayyidina Muhammad. Sedangkan driver dia tu mati. Waktu driver dia angkat dia, driver dia kata, Allah, 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 Allah. Menyebabkan dia pun kata sama seperti driver dia sebut. Allah, Allah, Allah di mulut dia. Sampai di hospital, masalah Sayyidina Muhammad, dia masih duk kata Allah, Allah, Allah tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan waktu sebelum dia sedap, dia kata perkataan Allah tu. Waktu tu, misi yang rawat dia tu India. Dia tanya, dia kata apa? Jadi misi tu tak tahu dia kata apa. Misi tu panggil satu orang misi jururawat Islam, mendengar dia kata apa? Dia kata Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, manager Jerman ni masuk Islam. Dengan apa tuan-tuan? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita main ni. Kita main dengan apa ni? Rahmat Allah. Apa tuan-tuan baca ketika masuk masjid? Ada doa tak di pintu masjid? Apa dia? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah Tuhanku, Engkau bukalah ke aku pintu-pintu rahmat Engkau. Siapa masuk masjid? Masuk dengan rahmat Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Orang yang sentiasa main masjid, orang yang selalu diliputi dengan rahmat Allah. Bila kita duduk di majlis pengajian, kita dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana ada orang duduk balik ilmu, susah hati, semua senang, senyum, tenang. Pasal apa? Dia diliputi dengan rahmat Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, tajuk yang mereka bagi kat saya malam ni, orang yang jauh daripada rahmat Allah. Tu baru mukadimah tu. Salah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia orang jauh dari rahmat Allah ni? Orang yang tak mau rahmat Allah. Siapa tak mau rahmat Allah, dia jauh dari rahmat Allah. Siapa dia di antara orang jauh dari rahmat Allah? Antaranya adalah orang yang mati bunuh diri. Kemarin ceramah di Pulau Pinang, Salah Sayyidina Muhammad. Bila balik, lintas titi jambatan Pulau Pinang untuk Salah Sayyidina Muhammad. Kawan kata, Ustaz, di sini banyak orang mati bunuh diri ni. Saya pun pernah dengar banyak isu bunuh diri di jambatan Pulau Pinang tu. Antaranya satu cerita Salah Sayyidina Muhammad. Kawan ni duduk mengai bawah titi. Tiba-tiba terkejut daripada atas, pelong, kejut dia. Bila orang tu terkejut, dia lempak tali. Tuan-tuan, nak bunuh diri tu pegang tali tu. Takut juga mati tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, dia kata muja Allah tak mati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang mati
bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri ni kekal selama-lama dalam neraka. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia putus asa daripada rahmat Allah. Kita ni susah cara mana pun, jangan pergi bunuh diri. Isu waktu PKP tu, ribu kot isu-isu bunuh diri. Salah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni bahaya isu-isu di akhir zaman ni. Bila kita ada akidah salah Sayyidina Muhammad, jadi kita akan bergantung dengan rahmat Allah. Tapi kalau orang tu tak ada akidah, siapa tak ada akidah ni? Orang tak semayang. Orang tak semayang ni longgak akidah dia. Mudah sangat nak terjerumus dalam kancah kekufuran. Sedangkan Tuhan kata wala tayasu min rauhillah. Salah Sayyidina Muhammad. Allah kata jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Susah doa minta Allah lepaskan daripada kesusahan. Kalau kita ada isu-isu sempit rezeki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rezeki kesempit, bergantung dengan rahmat Allah. Macam mana? Rezeki kalau sempit, sembahyang duha 4 rakaat. Bahasa awak lambat awak, rezeki sempit sangat ni, sembahyang duha 4 rakaat 40 hari berturut-turut, jangan tinggal. Dalam hidup ada masalah, masalah tu, masalah ni, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah anak menantu. Sembahyang duha 8 rakaat. Menega tak jadi, semua tak jadi, kena sihir, apa semua, sembahyang duha 8 rakaat. Makna apa? Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, apa segala dalam hidup kita tak boleh melainkan bergantung hanya dengan rahmat Allah. Kita akan lepas dengan bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dengan makna yang lain, kalau kita nak kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah Sayyidina Muhammad, peduli yang Tuhan suruh dan peduli apa yang Tuhan larang. Yang Tuhan suruh, buat sungguh-sungguh. Yang Tuhan larang, jangan buat sama sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita rasa kita mendapat rahmat bila mana hati kita tenang. Kita tahu kita duduk luar daripada rahmat Allah, waktu mana hati kita berkecamuk, bersabut, tak tenang, tak seronok. Bila kita tak seronok tu selalunya bila kita berdosa dengan Tuhan. Bila ada dosa dengan Tuhan, tak lepas dengan Tuhan, dia mula dalam dia kacau. Virus dia main. Dosa ni dia menghantui fikiran dan hati kita. Bila mana kita dosa banyak, kita rasa kita macam hipokrit. Kita rasa macam kita ni munafik. Di depan orang kita macam kita baik. Belakang orang kita tahu kita siapa. Tetapi bila mana kita dosa tu kita bertaubat, kita ambil dosa tu kita lempar, hak jenis tengok, hak jenis tengok, hak jenis dengar, hak jenis dengar, kita minta pun kat Tuhan, tuan-tuan ketika tu tenang dan main balik. Berarti kita dikasih oleh Tuhan balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita tahu kita dekat dengan Tuhan melalui rasa, perasaan di hati kita, rasa macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mai masalah, pergi cari orang ke, sembahyang dulu. Mai hajat minta Allah selepas. Ataupun pergi cari orang dulu. Orang yang diliputi, dilingkungi dengan rahmat Allah, ditimpa masalah, langsung Allah. Tak cari orang lagi, cari Tuhan dulu. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, maka orang yang jauh daripada rahmat Allah ialah orang yang tak mau rahmat Allah. Boleh faham tak, no? Boleh faham, no? Boleh buat ke? Boleh berhenti lah. Tuan-tuan, maka Allah sekalian, sahabat Sayyidina Muhammad, jadi pohonlah rahmat Allah di mana sahaja kita berada. Tak ada tempat yang paling kita perlu rahmat Allah, melainkan saat kita akan berpisah dengan dunia ni. Waktu tu tak ada siapa yang boleh tolong kita.
Waktu tu hanya yang boleh tolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nak mati tu, teringat kat siapa? Teringat kat apa? Kalau nak mati, teringat kebun di Jeneri, Salah Sina Muhammad. Teringat bendang di Sungai Limau. Sayanglah, nak mati dah. Baru makan je hasil dia. Ketika tu malaikat cabut nyawa. Ketika tu matilah seseorang di luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia panggil su'ul khatimah. Orang nak mati, dia kena ingat kat Tuhan. Bila nak mati, teringat nak mengucap, nak kata la ilaha illallah. Berarti kita tu sedang dirahmati oleh Allah. Jadi kita harap kita semua ialah insan-insan pilihan yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kalau nak mendapat rahmat Allah, rajin main masjid, rajin baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa tu doa masuk masjid. No? Tak ada masuk hak lain baca doa tu. Doa tu hanya doa masuk masjid. Siapa baca kerap sehari 5 kali, masalah saya nak paling kurang, maka dia akan diliputi dengan rahmat Allah. Diri dia, keluarga dia, anak-anak dia, harta benda dia, pekerjaan dia, perniagaan dia, wang ringgit dia, bendang dia, kebun dia, semua diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ingat sekali dulu, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah taala lalu memandang kita dengan pandangan rahmatnya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.